والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, dan bahwasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Dan ini atap pada bahwasanya takut dulu. Semua ni atap ke situ. Baris mula-mula tu. Jadi dan ketahui olehmu pula, wahai salik ilallah, hendak ketahui olehmu akan bahwasanya damai rusyad. Hendak engkau kena tahu. Tahu kata harap itu. Bermula harap itu, harap kepada rahmat Allah itu, ataupun bahasa Arab ar-raja tu, harap tu menyalahi ia harap. Menyalahi. Apa menyalahi? Tidak sama, tidak serupa. Itu makna menyalahi. Harap saat ni tak sama, tak serupa, menyalahi, mukhalafah. Ia harap tu menyalahi akan cita-cita. Cita-cita hati ataupun angan-angan hati. Angan-angan hati mendapat suatu perkara. Angin hati. Angin-angin gitu je. Tu. Lain. Harap-harap tu lain. Angin-angin tu lain. Lain dah. Ngaji nahu tu. La'alla littaraji. La'alla littaraji. Laita litamanni. Tak serupa dah dua tu. Menyalahi dah dua tu. Harap-harap dengan cita-cita hati. Dia panggil gapo? Harap ni orang panggil wang. Khuam wang. Tu. Adapun cita-cita ni wang juga, tapi wang lom-lom leng-leng orang panggil. Tu. Lom-lom ni maknanya angin. Leng-leng ni marah. Maknanya angin kemarah gitu. Tak ada kata ada hasil pun ada. Tak sebab harap tu. Harap tu ya basah. Ya basah molek. Hak ni kering. Harap kering. Orang panggil harap juga. Dalam bahasa Arab tu ada setengah ulama panggil raja juga. Rajaul kazib orang panggil. Harapan yang dusta. Tu angin-angin. Angin-angin tu harapan yang dusta orang panggil. Tu.
Harap itu menyalahi akan cita-cita. Tak serupa dua tu. Tak serupa dua tu. Kita kena beza molek. Sebab kalau beza tak molek, dia tertipu. Perasaan timbul oleh hati ni kita nak beza tak boleh. Ni masuk dalam rojak ke angan-angan tamanni ni. Tu. Beza je kata menyalahi dengan takluk pada menyalahi. Kata tak serupa tadi dengan sebab iaitu bahawa harap itu nak ayat perbezaan adalah harap zat ni tu, maksud harap itu ataupun makna harap tu, makna harap tu gapo? Makna bagi harap tu ialah bergantung hati, bergantung oleh hati, bersangkut hati, tunggu, nanti, kehendak oleh hati. Tu bergantung ni, menunggu, menanti kehendak. Hati duk gantung supaya kita duk ingat satu benda, duk gantung hati dah. Allah, rasa tak sudah. Hati duk gantung dengan benda tu. Apa makna bergantung? Duk bersangkut, duk menunggu, duk menanti dan kehendak. Hati duk gantung, duk tunggu, duk nanti, duk kehendak. Duk nak hati tu. Dia tak sudah lagi tu, tidak tak nyerah kita. Bergantung takluk dengan yang digemari. Bergantung dengan perkara yang digemari, perkara yang disukai, perkara yang dikehendak. Gitu. Tu benda yang kita duk gantung ke benda tu. Benda yang kita duk duk gemar, duk suka tu. Tu kita gantung ke benda tu hati kita. Maka benda yang digemari tu dia dua bahasa lah. Dua bahasa situ. Ada dua jenis. Tu tulislah pada kata yang digemari. Sama ada yang digemar itu ialah keuntungan pada diri, seperti syurga. Duk nampak, duk nak ke syurga. Nak kepada bidadari, nak kepada nikmat-nikmat tu, nikmat ni kelepas, nak kepada berkekalan dalam syurga. Tambah lagi, atau digemar pada dapat kelepasan daripadanya, seperti siksa neraka. Tu masuk dua. Nak syurga tu gemar. Tak se ke neraka, tak se pun gemar tak? Gemar kok tak se masuk tu. Nampak tu dah. Gemar kok tak se masuk. Gemar kok nak masuk syurga. Gemar kok nak pergi lepas. Tu. Adapun masuk takut. Tu lebih kurang je kalau kita pergi nak mengumumkan belaka semua hak kita gemar. Duk gantung dengan benda yang digemar, disuka pada hasilnya, pada takluk pada gemar. Jadi bergantung hati dengan benda yang digemari, disukai, digemari pada hasilnya, hasil yang tu, hasil perkara tu. Pada hasil, pada mendapatnya barang yang tu. Rojak kepada yang tu nya tu. Jadi bergantung dengan perkara yang digemari dan disukai, digemar pada hasil dan dapat perkara tu. Kita nak dapat benda tu. Kita kehendak nak dapat benda tu. Hati duk gantung dengan benda tu. Benda hak kita nak hasil. Bila hasil pada masa yang akan datang. Takluk pada hasil pada masa yang akan datang. Masalah harap ni dia bergantung ke depan. Kalau hak lepas dak orang panggil teringat. Duk ingat ke hak tu. Allah wak kita biasa duk hasil benda tu dah. Tu dia. Duk ingat sedap
Tu hak tu jadi teringat, orang panggil tazakkur hak tu. Bukan kata rojak dah. Rojak ni kira kat depan. Kira kat depan. Masa yang akan datang, masa lagi akan datang. Duk nak we hasil satu muga, benda tu tak berlaku lagi, tapi hati kita nak we hasil muga tu di kita. Nampak tu dah? Tu. Kalau duk tara tu, duk sekat tu, kalau duk tahap tu orang panggil tak beza gapo lagi dengan angin-angin tu. Dia beza di mana? Serta berusaha ia. Serta ni takluk kepada bergantung. Hati dia duk gantung, hati dia ingat, hati dia duk gemar nak boleh. Dalam hal tu serta berusaha ia seorang tu berusaha, bekerja, berusaha, buat kerja. Tu usaha tu makna kerja, melakukan. Tu serta berusaha ia dan kerja ia seorang, usaha pada sebab bagi hasilnya, hasil bagi yang digemari tadi tu. Tu usaha pada sebab. Tu. Tu. Apa makna usaha pada sebab? Yakni waktu itu, sebab yakni mendatangkan segala sebab untuk mencapai perkara yang digemar. Untuk mencapai perkara yang digemar, ia kena kerja. Dalil kata orang tu harap sungguh, ada rojak sungguh, ia kena cek di amal dia. Ia buat amal ke tak? Ia kerja usaha tak? Ia nak syurga, nak kepada syurga Allah. Maka ia buat sebab ke tak tu? Dia meniti kot sebab ke tak? Dia jalan atas sebab ke tak? Sebab untuk mendapat syurga tu. Mana sebab yang mendapat syurga? Sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah kepada dia. Kerana dia masuk syurga dengan sebab rahmat Tuhan. Bukan sebab amalan. Dia masuk syurga dengan sebab rahmat Tuhan. Maka sebab gapo waktu Allah Ta'ala mendatang rahmat kepada kita, dia buat kerja benda tu. Dia bukan gantung di amalan dia. Dia gantung di rahmat Tuhan tu. Nampak tak? Tanda kita gantung di amalan bukan gantung di Tuhan. Bila pergi berlaku kesilapan atau berlaku maksiat, kurang harap pula dah. Dia slow pula dah harap. Buat amal nak masuk syurga, semaya nak masuk syurga, zikir nak masuk syurga. Hari tu pergi putus hari. Nampak tak ada jalan. Tu. Lagu tu berarti bukan kata kita pegang dengan Allah Ta'ala lagi. Bukan kita pegang atas rahmat Tuhan lagi. Kita pegang dengan diri benda tu. Tu. Min alamati al-i'timadi 'ala an-nafsi nuqsanur raja'i inda wuqu'i atau wujudiz zalali. Setengah daripada tanda-tanda min alamati al-i'timadi 'ala an-nafsi, atau i'timad di atas amalan kita. Setengah daripada tanda-tanda menunjuk kata kita ni pegang atas amalan, bukan pegang atas rahmat Tuhan dak. Nak masuk syurga dengan rahmat Tuhan bukan dengan sebab amalan. Jangan pegang di amalan tu. Wa amal ni sebagai tangga je untuk dapat rahmat tu. Bukan diri amal tu nak tebus beli syurga Tuhan dak. Oh, kalau nak ambil hak tu pergi beli tak padai. Mu nak ambil amal gapo pergi beli syurga dia? Tanya soal. Jawab tengok. Amal gapo so hak mu nak beli syurga Tuhan? Amalan gapo? Cek tengok tak ada sikit abuk semaya pun nampak tak ada semaya. Kalau semaya duk tahap ni lagi kat hari-hari. Puasa Ramadan. Baca Quran. Allah.
Jauh. Zikrullah. Sehari-hari apa je. Salawat Nabi. Amalan tu tak pada nak beli. Pada buat apa? Harap ke rahmat dia. Harap ke rahmat dia. Sebab bila datang rahmat, masuk syurga dengan sebab rahmat dia. Nampak tu dah? Satu je. Jangan pergi di amalan. Jangan desakut di amalan. Sebab hak tu bukan alat nak beli syurga tu. Ya sebab ya. Sebab untuk mendapat rahmat tu. Nampak tu dah? Kena pergi di Tuhan. Kena pergi di atas Tuhan. Pergi atas rahmat dia tu. Maka setengah daripada tanda kata orang tu pergi di atas amalan. Bukan pergi atas rahmat Tuhan tak. Apa? Nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Kurang harapan kepada Allah ketika berlaku kesalahan. Bila berlaku dosa mari gak tak ada jalan. Duk wirid nak cukup 40 hari je tu. Allah. Selawat ni, baca ayat ni, baca amalan ni, buat amalan ni nak cukup 40 hari. Hari yang ke-39 gi caping tak jadi. Gi berlaku satu perkara maksiat masalah membawa kepada tak jadi buat amalan tu. Hak mati mari dah. Tak ada jalan pula. Itu dalil kata membuka sakut hati dengan rahmat Tuhan tu. Faham dah? Membuka sakut hati dengan rahmat Tuhan. Itu dalil kata munduk gantung dengan amalan tu lagi. Maka rojak tu bukan rojak hakiki orang panggil. Hak tu rojak yang palsu. Dikatakan angan-angan juga. Tu yang masuk dalam tu juga. Hak ni bahasa tu dalam hikayat tu dia dikenai dah lah. Kalau kita bahas tu ya kenai dah. Habuah hati hak kita duk mengaji bab rojak ni. Tu dia. Sebab tu tak boleh putus harap. Kalau takdir kata kita hari yang ke-39 tu kita pergi berlaku maksiat, tak jadi kerja amalan tu. Hati kita tak ada kurang harap apa dengan Allah Taala. Aku buat masuk syurga bukan sebab amalan ni. Dengan rahmat dia. Kalau you nak pergi masuk, boleh masuk berat. Tak buat amal, buat sikit-sikit pun jadi masuk. Tu. Maka dia terus lagi. Dia rebah, dia bangun selalu. Kalau orang hak pasal kuih harap tu, dia rebah terus. Dia tak si bangun lah. Dia masa malah. Tak harap. Malah nak buat. Tak ada harapan dah. Nampak tu dah? Dia rebah, dia bangun selalu. Dia pergi pula. Jalan-jalan rebah. Bangun pula. Duk gitulah keadaan salik tu. Keadaan salik tu duk tahu tu. Tu. Kalau orang duk lagu tu insya-Allah. Insya-Allah dia akan sapa satu hari. Harap sapa tu pada ada. Tu. Habis itu. Ni bergantung hati dengan jadi gemari serta berusaha pada sebab bagi hasilnya. Nak masuk syurga ke tak? Nak. Maya tak? Sunat-sunat tu. Hak fardu tu tak apalah. Hak sunat-sunat tu. Quran baca ke tak? Zikir baca ke tak? Duk zikir ke tak? Mengaji ke tak? Tu. Sebab tu kita tak nampak jalan orang dakwah nak sapa ke Tuhan dengan tak mengaji tu. Kerana tiap-tiap mereka yang sampai kepada Allah dalam adat dunia Tuhan berlaku ni, dia dah berlaku sebab berlaku. Ada sebab berlaku. Tengok semua ulama dulu, awliya-awliya Allah dulu-dulu lagu tu semua. Mereka sampai kepada Allah dengan gapo? Rahmat dari Allah tu, hak tu nunggu dia dah. Maka zahir dengan rupa amalan. Tu. Maka wali-wali hak dakwah kata wali tapi tak mengaji tu dah. Kita tak ada mulai menghina. Boleh jadi, tapi kita nak buat contoh tak boleh. Ingat gitu. Dia nak jadi mursyid tak boleh. Sebab wali yang jadi mursyid, wali yang belajar dan tahu syariat Allah.
Dia tahu selok belok dalam agama. Dia tahu cara tipu daya syaitan. Dia tahu. Tapi tu dia boleh bimbing murid-murid dia. Tu wajib mursyid. Kalau tak mengaji, boleh jadi waliullah yang Tuhan tarik mari. Tapi dalam hal tu nak piping orang tak leh. Kita nak buat iktibar dengan dia tak leh. Ingat gitu. Tu. Bukan kita nafikan kewalian dia, boleh jadi di sisi Allah dia tu wali, tapi kita nak buat contoh tak leh kalau kita bukan orang mengaji. Dah itu. Ya go. Kalau itu dia kata kena lalu ke sebab bagi hasil perkara tu. Misalnya misal mudah-mudah bagi kita nampak. Seperti mereka yang menajak ia mereka akan sawah. Geti menajak ni cakul lah, mencangkul, menyangkul. Mereka yang cangkul ia. Tu. Duk cakul ia akan sawah. Sawah ni apa? Tanah benang. Tanah benang. Bendang-bendang, tanah bendang kita kata. Sawah. Mereka duk cakul tanah. Duk menerah. Duk cakul, duk gali. Nak buat gapo? Menajak tu nak tanah. Nak menanam. Dan menanam ia mereka tu padanya pada sawah tu. Nak menanam dalam benih tak ni tu, dalam tanah tak ni, menanam akan padi, jadi benih padi, benih-benih padi dan umpamanya. Nak tanam padi. Tu nak tanam padi. Menajak ni kita nak tergala boleh juga. Yang masuk dalam tu belakang tu. Masuk dalam rupa tu belakang. Masuk dalam rupa duk gali tanah tu belakang. Menajak. Kalau mau kita kalau benar apa panggil gala lah dah. Duk gala. Tu menajak, bercangkul akan sawah dan menanam ia akan padanya akan padi, benih padi dan umpamanya. Nak menanam ke apa? Menanam timung. Tu ialah belakang tu. Lepas tu dia tu tanam, maka harap ia mereka tu. Harap. Ini harap. Yang ni hati menunggu, hati menanti, hati kehendak. Tu mengharap. Maka hati dia duk menunggu, hati dia duk nanti, hati dia duk nak mengharap akan mendapat padi. Tu harap nak mendapat padi. Padi hak mana pula ni? Bukan padi hak tanah sat ni. Padi hak tanah sat ni sebutir ya. Mendapat padi yang ni mendapat hasilan tanaman tu. Hasilan tanaman. Hak hasil tu. Padi tanah sutir ya, tapi nak boleh padi hak beratus-ratus tu. Nampak tu dah? Bukan kata tanah padi tu harap nak dapat padi tu, hak tu tak ada tumbuh apa hak tu. Mendapat akan padi yang ni hasilan tanaman-tanaman. Nak dapat hasil lah. Dapat hasil lah. Tu. Ya. Dia tujuh kan. Dia sebutir tu dia tubik sepahau 7 takar. Setakar tu 100 teh pula dah. Jadi 700 biji pada tiap-tiap pohon golek. Tu 700. Berarti satu tu boleh 700 tu. Lepas tu banyak mana? Duk nanai tu, duk tabur tu. Tu dah. Tabur lepas tu menyedong. Oh, banyak mana tak keping mana tu. Tu. Basma tu dia bukan sepahang tu sekali yang nyedong tak tu. Dia 2, 3 kadang-kadang tu. Nampak tu dah. Dia cocok tahun yang turun tu. Semar padi tak ni. Pokoknya nak dapat hasilnya daripada padi. Mendapatkan padi. Bila mendapat pada ketika mengetam, teka mengetam, teka muka sikit lagi tu.
Tu dia nak dapat hasil padi tekah tu pada ketika mengetam. Tu orang panggil orang yang harap. Dia nak dapat, dia nak ke dapat padi, lepas tu dia buat ke tak? Dia buat. Dia menanam. Nampak tu dah. Menanam ia akan padi. Tapi kena kait jugalah menanam tu, yakni menanam serta membaja akan dia. Dia kena kait. Membaja akan dia. Tu. Maka harap masuk syurga bukan semata mu'amal. Wak kena kata. Wak dengan ikhlas. Wak kena dengan rukun syarat dia. Tu cara baca amalan. Kalau semata-mata amalan tak jadi juga. Wak semata-mata buat. Semata-mata tak ni tak percaya apa dah. Marah hujan tak nak kira boh tak percaya dah tak itu. Mana hasilnya? Takkan dapat hasil yang sempurna juga. Nampak tu dah. Itu misal bagi orang yang harap kepada Allah. Dia lagu tu. Supaya kita harap nak alim dapat ilmu. Pawak gapo? Tidur saja kita. Hak tu bukan harap hak tu. Waktu dah orang panggil mimpi tengah hari tu. Duk ngigar tengah hari. Ngigar tengah hari tu adalah angin-angin nama dia. Tu. Dia kena mengaji, kena telaah, kena baca, kena ngapa, kena dobik. Itu tanda kata dia nak dia harap sungguh. Dia harap sungguh. Mun nak alim tak nak belaka tanya pun kita ramai ni, nak belaka alim. Nak belaka dapat ilmu tu. Tapi sebab hak dia usaha tu tak ada. Maka tak dinamakan harap. Orang panggil angan-angan, hak tu tamanni. Hak tu orang bodoh tu. Nabi kata wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kau harap duk angin-angin tak tu ngaji tak kena ngaji banyak dia kata. Ngaji sikit-sikit pun dia Tuhan Nabi alim je seperti alim seperti tu. Tu. Lepas tu tidur dulu hujan-hujan ni. Tu dia. Maka tak ada sebab tu. Tak ada sebab. Maka orang tu angan-angan. Orang bodoh dah tu. Orang bodoh tu tak ada cerdik tu. Dia kena usaha sebab. Sebab mendatangkan sebab untuk mendapatkan perkara tu. Petani banyak mana? Boleh banyak tu padi. Jangan duk salah orang. Tu. Dan kata jangan salahkan orang tua kalau kita masuk neraka. Kita yang jauh daripada agama ya dah. Jangan duk salah kat orang. Kalau kita jatuh neraka pun, jangan duk salah kat orang. Kita sendiri yang duk jauh daripada agama Allah Taala. Tu. Kalau esok ke ni darajat kita rendah, jangan salah siapa. Atau kalau kita takdir kita masuk neraka wal yazubillah. Jangan duk salah orang lain. Jangan salah orang lain. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Dan bahwasa, ni masalah angin-angin pula. Bahwasa atop ke sana belakang tu. Atop pada mana ni? Atop pada bahwasa harap itu. Atop pada bahwasa harap itu. Dua tu tak sama. Harap dengan tamanni tu tak sama. Rojak dengan aman, apa nama, umniyah tu tak sama. Dan bahawasanya dalam Rusyak ni, cita-cita itu angan-angan hati tadi. Bergantung hati ialah, makna cita-cita tu ialah khabar, bergantung hati kita, menunggu, menanti hati. Hati duk tunggu, hati duk nanti. Bergantung dengan yang tersebut, duk sangkut dengan perkara yang tersebut. Mana perkara yang tersebut tak ni?
yakni perkara yang digemar pada dapatnya. Apa itu? Yakni perkara yang digemar pada dapatnya masa akan datang. Tu rengkah-rengkah. Perkara yang digemar pada dapatnya masa akan datang. Kita nak juga hati kita. Hati kita duk gantung juga, duk sangkut juga, duk menanti nunggu juga perkara tu. Tapi bergantung saja, bergantung dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu. Betul eh? Pada tak dengan takluk pada bergantung tadi. Ya sakut saja, duk nunggu saja. Tu dengan tiada berusaha, tiada kerjakan sesuatu pada menghasilkan, mendapatkan perkara yang digemari itu. Tak ada buat gapo, tu tidur krok jadi krok untuk nium witia. Tu. Dok coffee mate. Tu. Tu coffee mate. Tu. Tak ada buat apa. Lepas tu bangun kalian. InsyaAllah syurga. Pula dah. Tu jadi coffee mate. Baba dah oyak coffee mate. Tu. Tak ada buat gapo, tak ada buat sesuatu. Ngaji dak. Beramal dak. Qiyamul lail dak, tahajud dak, zikrullah dak, tafakkur pun dak. Hal lain lagi jauh-jauh. Al-Quran tak biasa dak baca mana. Tu jadi harap kita tu bukan harap, tu panggil harap yang palsu. Orang panggil angin-angin tu. Tu dia. Yang lalu tangga-tangga dia belakang. Tu. Dah. Wajaddidit taubatan lil auzari. Taubat dulu. Bila berlaku kesalahan dengan Tuhan, taubat. Jangan cemu. Jangan jemu pada taubat. Jangan jemu. Walaupun maksiat yang kita buat ni kali yang ke-1,000,000 dah ni. Juta kali dah ni. Duk ingat, duk bilai mari. Allah. Kali yang ke-1,000,000 dah. Sekalipun jangan rasa puas dengan taubat. Kerana pintu taubat dah buka lagi. Dia nama Tawwab. Allah Ta'ala yang bernama At-Tawwab. Dia bukan taib biasa. Tawwab. Yang sentiasa terima taubat. Yang banyak terima taubat. Dia dah tunggu semua. Tu. Maka kena tajdid. Wajaddidid taubatalin auzari. Lan tayasan min rahmatin ghaffari. Jangan putus asa daripada rahmat Allah yang Maha Pengampun. Jangan. Tu. Jangan kita putus asa. Banyak mana pun harap ke dia. Harap. Buat amal. Lepas tu harap kepada rahmat dia. Jangan putus asa. Dapat tak? Wa kun ala alaihi syakura. Dan hendak jadilah kamu orang yang sangat bersyukur, banyak bersyukur di atas nikmat-nikmat Tuhan. Nikmat hak yawi kita syukur. Kita tak benda we kena tepat dia. Nikmat hak yawi guna nikmat kena dengan tepat dia. Tu cara syukur. Yawi mutu mari sekali, buat gapo? Tak mutu we kena tepat dia. Buat gi tepat-tepat hak molek-molek. Tepat hak tak bercanggah dengan syarak. Tu terasa ya wi nikmat kita gitu, guna wi sesuai dengan apa yang redha kita. Tu wa kun ala balaihi sabura. Dan jadilah kamu itu orang yang banyak bersabar di atas bala-bala dia. Bila Tuhan uji kita sabar. Bila uji tu orang panggil jalan belaka tu. Rukun nak menuju ke Tuhan belaka tu. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar.
tiap-tiap pekerjaan itu berlaku dengan qada dan qadar Tuhan. Dan tiap-tiap benda hak Tuhan takdir, tak ada jalan nak lari dah. Dia akan berlaku. Ingat gitu. Kalau lagi berlaku pak, itu takdir Allah, qada Allah Taala. Kena redha jelah kita. Faqullahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikin ulama. Turut jalan ulama. Nasikin tu orang hak berjalan dah, turut jalan ni, jalan ulama kita ni. Jangan dah hanyut ikut turut wali mana tak tahu. Turut jalan yang dibawa oleh ulama kita. Watba' sabinan nasikin ulama wa khallisil qalba minal aghyari. Kosongkan hati daripada barang hak lain daripada Allah. Hati sentiasa ingat kepada Allah. Ni nak sampai situ buat lagu mana? Nak khalis tu. Hati kita tak ingat unggal lain dah tu nah ni tu. Pergi sampai situ tu panggil wasil dah tu. Ni dak salik nak pergi sampai situ tu. Nak sampai situ tu. Wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi, kena mujahadah. Bil jiddi wal qiyami fil ashari, qiyamul lail. Bang tengah malam merayuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelemahan kita sendiri. Bermujahadah melawan nafsu. Itu wal fikri wa zikri ala dawami. Tafakkur, fikir semua. Dan zikir sentiasa. Mujtaniban lisairil athami, menjauhi diri daripada segala kesalahan-kesalahan. Kena usaha jauhkan hati. Tu jalannya dia tu. Jalannya dia. Tu orang panggil asbab nak dapat rahmat dia. Tu. Bagi kita tak ada buat apa. Tak ada buat apa. Tak jadi. Tu. Dalam seminggu sekali kena ada air mata mengalir mari. Jangan biar kering. Jangan biar kering. Dia keringnya payah dah. Sungai ni kalau nampak nak tahu, dia kena gali semula. Tu gali semula. Air dalam gelik. Kalau duk helak lagu tu, akhirnya habis. Tu habis. Nampak dah? Maka mata pun kena usaha, perah dia. Perah air mata mari. Duk sore tu lah. Orang lain tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala tengok-tengok malam tu. Air mata boleh mengalir. Mari. Tu. Cara bangun tengah malam pukul 3, pukul 4. Seminggu sekali ke? Tak azal pada diri dah. Bukan kata dengan pia-pia dah. Bukan duk pakat dengan pia. Kita seorang kita. Tu. Belum tidur minta ke Tuhan, ya Allah, aku nak bangun tengah malam ni. Taufik kalau bila aku boleh bangun. Aku boleh bangun. Kalau kita minta lagu tu dah, nak malam bangun nak malam. Tapi kalau kita tidur tu azal tu tak sempat bangun dah. Dia tak bangun. Tu. Kalau kita azal nak lagu tu, dia bangun tiap-tiap malam. Masa hak dia belum subuh dia akan bangun. Belum subuh dia akan bangun. Belum subuh dia akan bangun. Kerana tak azal lagu tu dah. Pukul 4 bangun dah. Dah. Teka tu 2 rakaat, 4 rakaat. Sore dia. Semaya sujud kepada Allah. Lepas semaya katuk perintah bila lebih rumah monok kita tu. Lepas tu fikir tentang kesalahan kita dulu dengan Tuhan banyak mana. Tapi dalam hati dia duk helak hidup kita duk molek lagi ni. Dia tak ada ambil salah lagi dengan kita. Dengan salah dengan dia, kita salah dengan dia banyak tu. Dalam hati dia duk pera kita lagi, duk boleh makan sedap, tidur sedap lagi. Ingat kesalahan tu yang mengalir air mata weh. Dia akan mengalir air mata mari sedih. Setitik tak apa dah minta. Setitik tak apa dah. Hak tu orang panggil. Hak tu lah hak besar untuk nak padam api neraka tu. Tu hak besar, hak tu setitik tu. Dah. Kalau gitu Musa dia kata, angan-angan ni mereka yang mencipta, dia kata seperti misal orang hak angin-angin, seperti mereka yang mencita-cita ia mereka tu cita-cita hati, do angan-angan hati.
akan mendapat padi. Mendapat padi, jadi mendapat hasilan tanaman dia. Nak dapat yang nginggal seorang penjama tuan apa dah. Nak keluar zakat ni. Padi ni. Banyak guna ni. Nak keluar zakat. Gitu. Kalau lah tengok dia. Dia. Sikit-sikit. Siap siapa masuk. Ni dekat-dekat dah ni. Dia boleh ada bunga dalam ni. Dia nak mula dah. Bunga dia bukan bunga dia tumbuh ke. Apa dia ni. Dia tumbuh betul-betul. Tu hello tu. Dia nak mula dah tu. Tu dah angin. Berapa ratus ribu pula. Tahun ni. Ya khoya ya. Nak mendapatkan hasilan tanaman. Mencita-cita dengan tiada menanam padi. Tak ada tanah pok. Tanah benar dah. Tapi tak tahu apa. Bawah kat orang pendak. Tak ada apa. Duk tunggu situ. Duk tinggal gitu. Tak ada tanah pok. Nampak dah? Tak menanam padi. Tak tanah. Nampak? Tu orang pesi mana? Hak tu laita limalan tu. Hak tu dah laita limalan. Aku nak buat haji lah. Kata. Mudah-mudahan aku dah ada duit juta pergi haji lah. Tu. Lepas tu bangun kat tepi kanan tengok kanan kiri. Tak ada buat apa lagi. Tu orang panggil laita litaman ni lagu tu. Tapi kalau orang tu kerja, dia buat, dia usaha, maka tak boleh guna laita, la'alla bagi dia. Mudah-mudahan bagiku ni ada duit 1 juta aku nak pergi haji. Jadi guna pula la'alla pula kalau dia tarji karya rajak harap. Tak ni dak. Tu. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak. Tu. Atau kepada yang mencita-cita ni. Atau mereka yang mencita-cita ia mereka tu mencita-cita akan mendapat anak. Aku nak anak 10 orang. Wak boleh selozang kan? Tu. Penuh rumah kali. Ramai wasokeh. Mencita akan mendapat anak. Mencita-cita dengan tiada ia berkahwin. Tu. Mencita-cita dengan tiada ia mereka tu berkahwin. Nikah benda lagi. Tu. Hak tu orang panggil apa? Orang panggil angan-angan lagu tu. Tu. Tapi kalau nikah berkahwin dah, tu. Nampak dah? Nikah kahwin dah pun, kalau tak buat kerja, jadi angin-angin juga. Dia kena datang sahabat dia. Tak itu. Nikah dah. Mudah-mudahan ada boleh 10 orang. Dia tak mendatangkan sebab dia. Dia kena lalu ke sebab weh. Lepas tu bila kita usaha lalu sebab dah, tu barulah kita harap-harap. Mudah-mudahan lah tu hawi. InsyaAllah tu. Ada siapa masa yang mari tu. Kita buat kerja sudah. Ya kata. Tu. Habis hak tu bagi orang hak berkahwin. Kita ni sitting misal hak yang kedua ni tak letak mana lagi lah kita. Moga duk muda-muda baru nak mengaji ni. Sekadar khoya gitu yalah buat ni. Khoya. Tu jadi angin-angin ke? Angin-angin ke? Ya khoya gitu. Tu. Maka dia kena serta dengan asbab. Sebab itulah dalam kita hikayat kata ar-raja'u ma qaranahul amalu. Bermula raja itu harap-harap tu gapo? Ma qaranahu al-amalu. Barang yang berserta akan dia oleh buat amal. Yang nak sekali dengan amal. Buat kerja. Baru dia panggil raja. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yuqarinhu al-amalu, dan jika tidak menyerta akan dia oleh amal, fahuwal umniyah, maka dikatakan angan-angan hak tu, bukan lagi harap.
Harap hak nak buat gu dengan khauf tu kena pesing ni. Getih tu dah. Boleh. Bila kita jatuh maksiat, tak apa, harap-harap tu maaf. Lepas tu buat gapo dik? Istighfar ke tak? Tak. Nah, tu. Tengok yang Allah Ta'ala kata, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang kerja benda keji atau mereka zalim diri mereka sendiri, bila mereka kerja benda hak keji, benda fahsyat, benda mungkar, kerja kesalahan, Allah Ta'ala kata waktu tu zakarullah, ya ingat Tuhan mari lepas pada tu. Lepas tu dia buat apa? Wastaghfaru li dzunubihim. Maka dia minta ampun kepada Tuhan kerana kesalahan dia tu saat ni tu. Ha tu satu dah. Tu panggil amal dah tu. Tu nampak tu dah. Allah Taala yang suruh kita jangan putus asa daripada rahmat dia. Tapi caranya kena buat amal lah. Sabit Nabi pesan, ingat tak hak dulu, tak ingat hak ni ke mana Hak Nabi pesan kepada sahabat dia wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bila mu kerja jahat, mu kena turut dengan benda baik dah dah. Hapuh. Bila kerja jahat mak, kena usaha cari kerja baik dah. Sedekah, baca Quran. Ha tu. Tengok roye seje. Kena baca Quran 2 je. Tinih hapuh hak tu. Dengar lagu 5 minit, kena dengar Quran pula 10 minit. Tinih hak tu. Tu dah. Tu Nabi suruh buat lagu tu. Kalau kita kerja dah takdir kita berlaku maksiat, maka kena hapus dengan kebaikan. Lepas tu harap kepada Allah, mudah-mudahan Tuhan maaf. Tu daripada kesalahan saat ni. Tu cara dia. Ni tak apa, insya-Allah. Ya maaf, yang Maha Pengampun. Ya dah. Lepas tu tak ada buat apa, hak tu tak jadi. Habis. Kerana berbezaan yang tersebut itulah perfirman Allah Ta'ala. Kerana ni ilak pada berfirman belakang. Kerana perbezaan yang tersebut, yakni beza antara harap dan cita-cita hati tu. Beza, ini beza antara harap hati dan cita-cita hati. Sebab ada beza tu, sebab kerana perbezaan itulah berfirman Allah Ta'ala berfirman ayat Quran ni, itu menunjuk kata beza antara harap dengan cita-cita. Nampak tak? Maka pekdah gapo kita tahu perbezaan ni. Pekdah nak tahu perbezaan ni, kita nak selamat daripada tipu syaitan. Tipu dari syaitan. Takut kita tertipu. Duk perasan kata hak ni dah harap ni. Hak ni dah harap ni. Oh, aku harap dengan Tuhan lagi tak apa. Apa? Bukan harap lagu tu. Orang panggil apa? Aman ataupun umniyah. Tu Allah Ta'ala katakan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Baqarah ayat 218. Allahu Akbar. Tu isyarat dah. Isyarat dengan ayat ni dah. Yarjuna tu rojak, tapi nak jadi yarjuna tu orang pesing mana? Allah Ta'ala kata artinya, arti firman Allah, innal ladzina amanu, bahwasanya sungguhnya ni sungguhnya dan marisha, sesungguhnya mereka yang beriman, amanu, mereka yang beriman, yakni mereka yang telah membenar hati dengan Allah dan Rasulnya. Membenar hati dengan Allah dan Rasul. Itu makna iman. Amanu ay saddaqu billahi
wa bi rasulih wa bima jaa bihi. Tu wa bima jaa bihi min apa dia, mimma ulima minad dini bidarurah. Tu iman. Sungguhnya mereka yang percaya betul-betul hati bulat dengan Allah dan Rasul, Allah Ta'ala kata orang beriman. Hak ni tak boleh lagi dah. Hak ni apa panggil syarat pertama. Amalan lain kau kira iman dulu. Iman ni nunggu bagi segala benda. Wi selamat hak ni dulu. Sabit tu duk kacau sangat ni kalau usuluddin kak. Anak selamat iman. Mereka yang beriman, wallazina hajaru, dan mereka yang berpindah. Pindah tempat kediaman. Hajaru, hijrah, berpindah. Walaupun mafhum bagi hijrah tu dia boleh banyak bahasa hijrah, tapi murad dengan hijrah ni hijrah berpindah. Mereka yang berpindah, pindah tempat kediaman, tempat duduk. Sebab orang Islam di Mekah masa dulu ya hijrah kepada Madinah dah. Tu berpindah tempat duduk. Berpindah daripada negeri kufur, daripada negeri yang negeri kufur, negeri yang penduduknya banyak kufur, negeri yang penduduknya banyak kufur dan syirik dengan Allah. Tempat tu sebab kita duduk kampung kita. Kampung ni tak lagi dah, Allah. Duduk dalam kampung ni kita sorang dalam ni duduk ke sejik. Banyak kewak kerja maksiat belakang dah. Allah, tak ada orang hadap ke sejik. 5 waktu tu tak ada orang mari dah masjid. Tok imam pun mati dah, tak ada orang ganti. Misalnya, hai kampung tu teruk dah tu. Baik kita hijrah dah tu. Baik jual tanah tu, hidup tempat lain. Kalau kampung sampai tahap tu dah. Nampak dah? Nampak nak pergi kot teruk dah tu. Tu. Sebab tak lama dia duduk lagu tu, bala mari sampai kita. Ada pasal tu. Maka dinamakan hijrah juga. Tapi hijrah dengan makna khususnya mereka yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi dengan makna yang umum, hijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Allah Ta'ala kata orang yang berpindah daripada negeri kufur berpindah kepada negeri iman. Negeri iman, negeri yang penduduknya banyak beriman. Nak email belaka payah juga. Banyak beriman. Duduk tempat orang Islam. Tempat beriman. Dulu orang kita pakai nak hidup Mekah dah, sedap dah. Lah ni hak Mekah tu klik mai hidup Jawa dah, tak sedap dah Mekah. Mekah sendiri pun selerak dah. Kalau tidak ada Baitullah tak ada dah. Orang panggil perasaan nak menuju je ke tempat tu. Kalau tak ada Baitullah di situ. Tu. Mekah sendiri. Dah. Maka berpindah daripada negeri kufur kepada negeri iman. Wajahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh. Ni atap kepada berpindah. Dan mereka yang bersungguh-sungguh mereka itu, bersungguh-sungguh yakni dengan cara perang melawan kafir. Bersungguh itu dengan cara perang melawan kafir atau perang nafsu melawan syaitan. Masuk dua, bersungguh-sungguh tu. Jahadu tu. Jahadu dengan makna yang khusus kena kepada tu, kena ke belawai seteru. Harabu, qatalu. Itu makna jahadu. Dan bersungguh-sungguh mereka itu bercara perang dengan orang kafir. Perang nafsu lawan syaitan. Tu. Sebab ngaji ni masuk dalam jahadu dah ni. Sebab apa? Sebab nafsu tak sih kan ni. Tu. Baik aku tidur. Aku ngaji tu masuk dalam jahadu. Semaya masuk dalam jahadu.
Semua amalan kebaikan dinamakan jahadu dah kalau kita buat. Bersungguh-sungguh mereka itu bersungguh pada meninggikan agama Allah Ta'ala fi sabilillah. Bersungguh-sungguh pada meninggikan agama Allah. Allah Ta'ala kata mereka tu kat mana? 3 golongan tu, amanu hajaru jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bermula mereka itu yang tersebut 3 golongan tu. Bermula mereka itu yang tersebut 3 golongan tadi. Allah Ta'ala kata puak ning ialah harap. Ni harap oleh mereka itu. Puak ni puak harap akan rahmat Allah Ta'ala. Puak harap akan rahmat Tuhan ni. Ni. Tulis pada harap tu. Ini isyarat bahawa harap itu mesti. Ini isyarat bahawa harap itu mesti berserta dengan amal. Harap itu mesti berserta dengan amal. Hak ni yarjuna. Allah Ta'ala kata puak ni, puak harapnya. Puak mana? Puak iman beramal tak ni? Nampak dah? Kalau tak jahadu, duduk tidur saja, tak ada buat gapo-gapo, tak dinamakan yarjuna rahmatullah. Tak? Nak panggil yarjuna kena jahadu. Kena jahadu fi sabilillah. Tu dalil Tuhan tamat rojak tu dengan amal. Kalau lah tak ada amal, tak dinamakan rojak, tak dinamakan harap kepada rahmat Allah Ta'ala. Nampak dah tu dah? Nampak tak situ? Situ sebab itulah ada beza antara rojak dengan tamanni tu atau umniyah tu. Ada beza. Allah Ta'ala kata lagi, wallahu ghafurur rahim. Tengok ayat. Tiap-tiap ayat yang nak sudah dengan molek. Allah Ta'ala kata, dan bermula Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tu ghafurun. Allah, tengok dah. Ia munasabah dengan yarjuna rahmatullah dah. Buat tu lah harap ke rahmat tu. Mereka tak putus asa daripada rahmat tu. Sebab apa? Sebab mereka tahu kata Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya tak? Ya tahu, mereka tahu. Dalam hati mereka buat amal, mereka tak beradu amalan tu. Allahu Akbar. Tengok Allah ni apa panggil masuk lah husnul intihad belaka ni. Ayat Quran ni. Kalau ilmu badak kot orang panggil suk dengan comel belaka. Ya munasabah. Wallahu ghafurun rahim. Dan bermula Allah Ta'ala itu ghafurun, amat pengampun, sangat memberi ampun. Yang sangat memberi ampun. Apa itu? Itu pengampun yang sangat memberi ampun. Sangat atau amat tu pahal daripada amsilah mubalaghah tu lah, fa'ulun dah. Kadang-kadang mari ghaffar, kadang mari ghafur, gitu. Memberi isyarat kepada bersangat-sangat ampun belaka. Allahu Akbar. Tuhan lagi dah kita salah dengan dia banyak mana je ampun kita kalau kita minta maaf. Pak manusia hok minta maaf kita ni, dia salah kita apa perkara je, kita tak terima maaf dia. Padahal dia tak salah dengan kita banyak li. Kita tak maaf dah. Kita dengan Tuhan salah banyak, dia dah maaf lagi. Ya Allah. Amat pengampun, amat memberi ampun. Maksud ampun ni menutupkan dosa-dosa, menutup akan dosa-dosa hamba tu. Ia tutup dosa-dosa tu. Dia beri maaf, ia tutup, ia hapus habis dosa-dosa tu. Tutup habis. Dosa hak ia tulis dulu, malaikat dah tulis, tutup. Ya maaf. Berarti bila kiamat esok dia tak ada baca dak lah hak tu. Malaikat tak ada baca dak lah. Catat teh hak masalah kesalahan hak tu Tuhan ampun, Tuhan tutup dah. Tutup, dia tak mari dah. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala itu amat pengampun,
Rahimun, lagi amat kasih sayang. Sangat melimpah kurnia rahmat. Itu sangat melimpah kurnia rahmat dia. Rahmat mari banyak daripada Allah Ta'ala. Rahim. Tu sifat Tuhan kita. Sifat Tuhan kita. Nampak tu dah. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu, atau klik kepada klik kepada bahawasanya takut itu lah. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya dalam irsyad, ingatlah kata faedah bagi harap. Apa faedah bagi harap? Faedah ni apa? Faedah kesan atau buah hasil. Buah hasil atau kesan samarah. Buah bagi harap tu. Bila hati kita ada sifat harap, nak wah tu baik gapo? Samarah daripada sifat harap tu gapo? Bila kita ada harap dengan Allah Ta'ala, ada wah dia. Bahawasanya buah hasil bagi sifat harap kepada rahmat Allah tu, harap kepada rahmat Allah tu, buah tu baiknya gapo? Ialah khabar, gemar pada menuntut akan yang diharapnya. Gemar, orang panggil terghib. Terghib. Gemar ni yakni rasa kehendak sangat-sangat. Rasa nak sangat-sangat. Tu gemar. Bila ada harap, kita akan rasa nak sangat-sangat. Sangat-sangat nak. Faham tak? Sangat nak pada menuntut, mendapat akan perkara yang diharapnya, harap oleh seseorang tu tak apa. Jadi nak sangat-sangat nak mendapat benda yang diharap. Ya harap kepada rahmat Tuhan. Ya harap kepada syurga Allah. Lapis saya renam hari sikit lah. Tu maka ya akan usaha menuntut benda hak diharap tu sangat-sangat bila ada harapan. Tu urusan ayat. Berarti kalaulah kita tak ada gemar nak tuntut benda yang diharap, berarti dari hati tu bukan harap tu. Kalau harap sungguh, dia akan tubik wah tu. Wah senok sungguh-sungguh untuk nak mendapat. Maka menuntut saat itu lalu kot sebab tu. Nampak tu dah. Dan faedah bagi takut itu gapo pula? Atau kepada faedah bagi harap. Bahawasanya faedah ataupun buah hasil bagi takut, yang takut akan Allah Ta'ala tu. Bila kita takut kepada Tuhan, bila kita ada khauf dengan Allah, apa faedah dia? Faedah dia khabar, gemar pada lari. Ini rasa kehendak, rasa nak sangat-sangat pada lari, gemar pada lari, pada menjauhkan diri daripada yang ditakut itu. Kita lari jauh daripada benda yang ditakut. Takut ke neraka masalah. Takut ke ni tak apalah, kita tak tahu kira sampai ke tahap hak demo tu tak bila lagi buat ahlullah ni, dia tak bila takut ke neraka tu. Kalau takut neraka, takdir kata Allah Ta'ala, royak kata Allah Ta'ala royak kata ya sekarang dia membinasa neraka siap dah. Lah ni aku binasa dah neraka. Aku peracur dah neraka. Teka tu buat amat lagi. Buat lagi. Tak lah. Sebab duk takut ke neraka tu je. Tapi kalau takut kepada Allah, neraka ada tak ada pun, dia tak nak tengok situ. Nampak tu dah. Dia tak tengok situ. Habis itu. Sebab tu Rabi'ah Adawiyah kata, kalau Allah Ta'ala izin kepadaku, aku nak putus habis syurga neraka. Kalau Tuhan izin. Rabi'ah Adawiyah. Kalau Tuhan izin lah. Aku nak mengutuhkan syurga.
Aku nak runtuhkan neraka. Nak punguh habis syurga Tuhan. Nak peracau habis neraka Allah. Agana agar manusia tidak buat ibadat itu untuk benda tu. Dia kata sebab tak sewi manusia, supaya manusia tak akan buat ibadat untuk semata-mata nak tuntut benda tu. Nampak tu dah? Habis syurga. Duk nak ke syurga sangat. Utuh. Nak tengok buat amal untuk gapo lagi. Tu ni duk gantung situ. Tengok demo siapa lagi tahap tu dah. Demo tu demo tak pandai, demo ingat sebagai demo ni saja satu kehambaan je. Kita ni hamba. Dia nak pergi makan tak makan suku. Hak Tuhan dia tak pengulu kita. Tapi tugas hamba ni gapo? Gitu ya. Buat amal. Buat kerja. Tu. Dah tu dah. Tu tengok ya demo tu tahap tu. Kita nak usaha mengaji, nak beri hasil sifat rojak ya dulu. Tu. Lalu tak tidak mana pun hidup dulu, ada rojak dulu. Kalau kita buka tengok dalam kitab Ihya, takut saat ni tubik banyak kelakuan pula. Takut syurga, takut azab, takut bala, takut tu banyak kelakuan pula mengikut orang. Kita tengok ni berpuluh-puluh. Masuklah bagai takut belaka tu. Masuklah bagai takut. Allah, maka kata dia, jadi pekda bagi takut tu boleh kita lari daripada yang ditakut itu. Dan barang siapa mubtada pula. Dan bermula barang siapa harap ia barang siapa harap akan sesuatu, man raja syai'an. Siapa dia harap akan satu benda ni, kaedah umum dah ni. Kaedah umum dah ni. Barang siapa harap akan satu perkara, nascaya menuntut ia, mencari ia barang siapa tu, akan dia akan sesuatu tu. Man raja syai'an talabahu. Barang siapa mengharap ia akan sesuatu, ia akan tuntut, ia harap ke dapat ilmu, dia tuntut sungguh-sungguh ilmu tu. Apa tak? Dia harap nak dapat harta, dia sungguh-sungguh menuntutkan cara kerja harta tu. Nampak tak tu dah? Kaedah umum man raja syai'an talabahu. Maka siapa dia harap kepada Allah, harap kepada kurnia rahmat Allah Ta'ala, ia akan usaha menuntutkan rahmat Allah Ta'ala tu dengan kerja amalan untuk mentarikkan rahmat Tuhan tu. Nampak tu dah? Dan barang siapa takut ia akan sesuatu, man khafa syai'an. Barang siapa takut ia akan sesuatu perkara, nascaya lari ia barang siapa tu, lari menjauhkan diri, lari daripada sesuatu tu, haraba minhu. Man khafa syai'an haraba minhu. Kaedah dah. Man raja syai'an talabahu. Wa man khafa syai'an haraba minhu. Siapa takut suatu benda, dia lari daripada benda tu. Takut rima, dia lari daripada rima. Nampak tu dah? Tu. Maka takut rima tu dia dua macam. Takut dengan sebab dia gambar dah sifat rima tu. Tu takut tu tinggi ya. Adapun satu lagi takut dengan sebab nampak orang duk lari. Ada juga hak tu. Hak tu nombor dua mari sikit. Lepas dah tu dah. Takut juga, tapi dengan sebab nampak orang duk takut tu, dia takut atik. Tu. Dia lari juga. Lari daripadanya. Maka kata dia, dan sekurang-kurang pangkat takut itu. Takut ni banyak darajat martabat. Mubtada. Dan sekurang-kurang, serendah-rendah pangkat ataupun martabat takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni banyak kelah. Khaifin tu banyak kelah. Pok takut ke Tuhan ni banyak kelah. Banyak darajat. Kita Nabi takut ke Tuhan, kita sahabat takut ke Tuhan, tak serupa tu.
Sahabat takut kepada Allah, tabi'in takut kepada Allah, tak serupa pula tu. Tok guru takut kepada Allah, dengan anak murid takut kepada Allah, tak serupa lah tu. Dia ada kelas dia pula ada di situ. Dan awliyaullah takut kepada Allah dengan orang awam takut kepada Allah, tak serupa. Tak serupa. Takut belaka, masuk bagai takut belaka, tapi tak serupa. Ada kelas dia, tapi serenah-renah, sekurang-kurang martabat takut. Fahamnya kurang pada ni tu tak dinamakan takut lah. Kurang pada ni tu orang tu dakwah saja kata takut tu tapi tak panggil takut. Tu. Sekurang-kurang pangkat takut itu ialah khabar. Barang yang yakni takut yang sifat takut yang perasaan takut. Tu tak apa. Perasaan takut yang mensebabkan ia barang, ia perasaan takut tu. Perasaan takut yang mensebabkan, yang menjadi sebab, yang membawa, yang menjadi punca. Gitu. Mensebab menjadi punca, membawa menjadi sebab akan meninggalkan dosa. Takut yang menjadi sebab akan meninggal oleh seorang akan dosa, akan kerja dosa, kerja maksiat. Takut hok heret kita tinggal maksiat. Takut tu takut hok genosuk dah tu. Berarti kalau tak ada hak tu, tak ada khauf lagi. Tak ada khauf kepada Allah Ta'ala lagi. Allah Akbar. Bah kalau kita duk kerja maksiat, kita tak ada wasapo tu. Duk tahan. Tak ada wasapo. Duk di martabat mana? Tak masuk oleh khauf lagi. Padahal khauf ni wajib. Khaufun ni wajib. Tak gitu Dia sakut dengan iman. Khauf ni orang panggil ukuran iman. Kalau khauf tinggi, iman tinggi. Allah Ta'ala wa khafuni. Allah Ta'ala kata dah, kita ayat dulu, wa khafuni in kuntum mu'minin. Hendak takut olehmu akan aku jika kamu beriman. Fahamnya sifat takut ni ia naik turun ikut darjat iman. Kalau iman tinggi, takut tinggi. Kalau iman ada, kalau iman rendah, takut je rendah sikit. Kalau iman tak ada, maka tak ada takut dulu lagi. Sebab orang kafir tak ada rasa takut pun. Orang Islam ni dia, sekurang-kurangnya ada juga benih takut sikit. Takut tu. Takut hok jadi benih sikit tak ni. Waktu nanti kau naik, kau besar turun tu mengikut darjat iman dia. Tu Allah Akbar. Maka takut yang mensebab akan meninggalkan dosa. Waktu takut yang serendah-rendah martabat dah tu. 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 Tu sini kena tafsir boleh hadis tu Nabi. Apa dia, seorang tu tak akan kerja maksiat dalam keadaan dia beriman dengan Allah. Dalam hadis tu ada sebut mafhum dia dah. Kalau dia kerja maksiat berarti dia tak beriman dekat tu. Nabi kata. Tu. Maka apa maksud itu? Jadi kufurlah ni. Maknanya tak beriman itu maknanya ketika tu dia habis perasaan takut ke Tuhan. Dia kurang perasaan takut kepada Tuhan. Maka iman dia kurang ketika tu. Iman dia kurang ketika tu.
Lepas tu dia takut mari semula, iman dia naik pula. Sebab tu kita tengok teka-teka mari dia kerja maksiat, dia tak say. Ada ketakutan. Kadang-kadang perasaan takut tu kurang, kadang perasaan takut tu berat. Kalau takut tinggi, dia tinggal. Dia tinggal. Bila takut kurang, dia buat. Duk gitu. Duk gitu. Maka usaha nak bela sifat takut tu wika tinggi tu. Tu hak tu kerja kita tu, kerja kita. Sebab akan jadi maka dia kata meninggalkan akan dosa dan akan berpaling atau kepada akan meninggalkan tadi. Takut, perasaan takut yang mensebabkan, yang menjadi sebab akan berpaling daripada dunia. Berpaling, jadi hati tidak kasih, hati tidak bergantung dan kasih kepada dunia. Itu paling daripada dunia. Bukan paling dada, paling badan. Tak nak paling ke mana, hadap ke mana pun dunia saja. Berpaling hati daripada dunia dengan makna hati tidak bergantung dan kasih. Hati nak ke tak pakai kereta? Nak. Maka teka duk pakai lagi. Bila tak ada, tak ada apa. Tak ada apa. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Nak tu nak, tapi ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tu nak tahap zahid dah lah tu. Nak ikrad dah, nak mula menekat kepada zahid. Kau tinggi lagi, hak ada pun habis. Hak tak ada jangan cari. Tinggi lagi. Tu. Melawal singa tadi tu. Zahid ni hak ada pun habis. Hak tak ada jangan cari dah. Tu nak boleh naik zahid tu dak. Kau dulu akan sampai ke bab dia insya-Allah. Tu. Allahu akbar. Tu berpaling daripada dunia. Berpaling daripada dunia. Hati tak gantung maknanya. Hati tak gantung kepada benda tu. Kita ni Allah tak zahid lagi. Saya lagi ke benda ni. Saya ke benda tu. Saya ke benda ni. Tu duk gantung ke benda tu lagi. Nampak tu dah. Tengok Imam Syafi'i, imam mana-mana pun Allah. Tengok kehidupan dia lagu mana. Kehidupan dia. Imam Syafi'i yang masuk hadap kepada khalifah ketika tu Harun Rashid. Kerana ketika tu hadap masuk, Harun Rashid panggil lah dia untuk nak tanya masalah tu, masalah ni. Maka dia kena hadap lah raja panggil. Tok Guru ni pun nak lari ke mana, nak kena hadap temu raja. Tapi bukan dia nak masuk sangat tu, pok ulama tu. Cuba boleh nak lari jauh belakang daripada sultan, daripada raja. Dia nak duduk cara ya ulama ni. Dia tak sempat masuk jadi upai hak raja dak. Tapi bila kena panggil masuk gitu. Bangkang bila raja tanya masalah, raja pun dia panggil nak tanya masalah tu tuan-tuan. Dia nak terdebir urusan dalam kerajaan dia kak. Tanya masalah tu, masalah ni. Maka lepas pada tu sultan tu Harun Rashid hadiah duit dinar, duit emas tu kepada Imam Syafi'i banyak mana. Kita kata sejabai seguni awak kelik. Tu Imam ambil gilah Amawi. Dia terima. Tapi tak ada nak keluar daripada kota negeri tu. Dia masuk lepas istana je ada negeri, kota je ada pagar je pula dah. Tak ada nak keluar daripada pagar negeri tu, habis dah duit tu. Imam Syafi'i duk bagi kepada fakir miskin. Tu beg tangan kosong lagi. Tengok pok ulama. Dia hati tak gantung di benda tu. Dia cerita pada Mekah tu Risalah kata, dia duk ngajar pada duk ngajar. Ada orang Arab kena mari dia mau ambil zakat duit zakat. Ya Syekh,
Arak ya lagu tu yang mari nampak dia dengar jadi tok lagu. Ni ambil duit mari tok seribu pada tu. Syekh. Padahal tak ada. Mai baca kitab gitu. Lepas pada baca kitab siap sudah dia bangun pergi. Dia tak nak kutip dak duit tu tabur dia kata. Tunggu saya kata tabur duit tu. Hei Pak dah. Duit ni. Mek le pokmu ya dah. Mek di pokmu. Mek lah pokmu. Tu. Dia tak say. Dia tak nak ambil. Dia mek di pokmu. Tu pergi soalan kata, takkan kita nak mek hak dia. Oh iya. Kita pula kena duk kutip taruh video. Duit ni hak duk tolong-tolong kadang-kadang. Ya ada hajat tu hajat ni dia duk pergi situ sini kena tamai kereta nak punya duit ni. Kita duk pakai duit ni. Kita dah tolong cara dia tak ada. Tak gaduh pun demo ni. Ia berpaling daripada dunia, ia takut kepada Allah. Takut kepada Allah Taala. Tu. Maka menyebabkan akan berpaling daripada dunia, tak bergantung hati. Dan barang yang tiada mensebabkan akan yang demikian itu, maka ia perkhabaran hati. Allah. Musannaf kata, dan bermula barang, yakni perasaan takut yang tiada mensebabkan, yang tiada membawa kepada yang demikian itu. Mensebabkan tu membawa dan menjadi punca akan yang demikian itu. Perasaan takut hak tak bawa ke muga tu. Mana yang demikian, yakni tinggal maksiat, kasih kepada akhirat. Bila paling daripada dunia, kasih ke akhirat lah. Tinggal maksiat dan kasih kepada akhirat. Itu kita ambil dengan cara maksud simpulan. Kerana bila ia paling daripada dunia, ia tak kasih ke dunia, ia kasih ke akhirat. Yalah, sebab dunia dan akhirat ni orang panggil bini muda dan bini tua. Hadap ke biar orang tu cemburu dah. Kita padu kepada bini tua sikit, bini muda cemburu. Bila mula padu ke bini muda, bini tua cemburu pula. Lagu itulah dunia dan akhirat. Ia tak akan duduk sekali. Kalau kita kasih ke hawa nafsu, dengan sendiri kita benci ke, dengan sendiri kita tinggal hak nun. Hak nun kita tak kasih. Tu. Maka kasih ke akhirat tu tanda zahid. Tinggal maksiat tanda takut. Maka bila perasaan takut yang tak bawa ke muga tu, takut tu ada takut. Takut. Oh, aku takut Tuhan sungguh. Aku takut Tuhan. Tu. Dia koyak seorang. Tinggal maksiat tu dah. Paling daripada dia pun, dunia pun dah. Hak tu maka ia barang yang begitu tu ialah perkhabaran hati. Orang panggil hadisun nafsi. Cerita-cerita hati, cakap-cakap hati saja, atau lintasan-lintasan hati saja. Orang panggil lintasan hati atau bercakap-cakap dalam hati saja. Hadisun nafsi, kena koyak sore ya tu. Aku takutlah, takut sungguh hati. Ya Allah, aku takut kamu sungguh. Dah, buat dengan muka duk sorang ni bukan ramah tu dari dia pula dah. Duk sorang. Ni sebab kita duk ngaji ni. Aduh. Takut. Ya Allah, aku takut kamu sungguh ya Allah. Takut sungguh tilah ya Allah. Takut ke amwal engkau sungguh ya Allah. Aku takut. Maksiat dak buat apa? Aku takut. Dunia kau gila. Duk gecek sore tu abang. Bukan takut. Bukan perasaan takut yang hakiki. Bukan takut jadi takut. Apa makna bukan takut? Jadi tidak ada harga nilai di sisi Allah.
tidak ada harga nilai di sisi Allah. Tak ada kesan gapo. Tak ada wah gapo, ada pound saja. Tak ada wah. Bukan takut yang sunguti tu orang panggil tak ada harga tu. Laki matalah. Laki matalah. La samaratalah. Tu orang panggil bukan takut lagi. Bukan takut lagi. Tu panggil duk kecek seorang tu. Khabaran hati saja. Bahkan bermula takut, jadi takut yang hakiki, takut yang sejati itu apabila sempurna ia takut itu, nescaya mensebabkan ia takut tu akan zahid daripada dunia. Ni wah dia. Bukan bermula takut itu, takut yang sejati dan sunguti itu. Takut sunguti itu nak cek di mana? Khabar, apabila sempurna ia takut, bila naik ke tahap yang sempurna dah ketakutan kepada Allah, bila sempurna molek dah takut tu, wah tu baik guni. Ni baju siapa molek? Baju siapa molek dah ni? Bila takut ni baju siapa molek dah, sempurna dah. Nescaya mensebabkan membawa ia takut itu akan zahid, berpaling hati daripada dunia, daripada kasih dunia. Berpaling hati daripada dunia. Jadi hati tidak kasih dunia. Tu. Ya Allah, ni nak naik dah. Nak naik. Sabit tu musannaf dia sebut bab zahid pula. Nama yang ketiga. Sebab zahid ni buah hak hasil daripada takut yang sempurna. Allah nak duk zahid ni, ni. Orang kita dia faham mafhum zahid ni salah banyak. Kadang-kadang dia faham kata zahid ni kena pakai cari-cari selipar buruk-buruk gitu. Tu kan. Kena duk gorak-gorak gitu, pio tik lalak tu gitu. Gitu kan. Bukan makna zahid. Zahid tu sifat hati. Sifat hati. Orang cadai kata molek sedap tidur weh. Ya tak boleh. Amal tak boleh tidur, amal nak tidur bawah. Amal nak tidur bawah. Makanya tidur bawah, apa tika di bawah. Tak tidur tak kata sedap-sedap tidur bawah. Oh, zahid molek datuk ni. Dok li, dia nak tidur bawah tu, nak bagi orang nampak kata dia zahid ya. Bukan zahid senguti. Orang zahid je tak kira di situ. Ada tidur tempat sedap pun. Dia dah zahid. Hati dia tu benda sakut benda tu ni. Kalau tak ada benda tu mari bila hati dia tak gelepar cari. Tak gelepar cari benda tu. Tu zahid. Habis tu hak ada perhabis tu. Hak tak ada jangan cari. Boleh buat tak? Tak boleh lagi dah. Hadap sahab tu lagu. InsyaAllah nanti akan bicara. Musannaf kata, maka sekarang menyebut hamba akan zahid pula. Dan makna zahid. Makna royak dah. Maka sekarang, yang ni bukan sekarang tak ni. Minggu depan tu. Tu. Sekarang yang ni akan menyebut. Bukan sebut lagi. Maka sekarang menyebut. Jadi maka akan menyebut oleh hamba. Akan zahid. Akan makna zahid. Mak zahid ni akan pengertian zahid. Dan makna bagi zahid tu. Amun royak. Gapo tak res benar bagi zahid. Wallahu a'lam. Akan royak. Tu. Nah. Allah.
Sekat tu dulu. Kemudian kata bab yang ketiga pada menyatakan zahid. Wallahu a'lam. Kena belajar syama'il. Nak contoh zahid tu ngerti kena contoh dengan Nabi selalu. Hidup ia lagu mana. Kena belajar syama'il Muhammadiyah. Syama'il ni ia belajar habis royak habis sifat Nabi. Sama ada perangai dia dan juga rupa parah dia. Royak habis. Balik ke kalau bab syama'il ni, rawi-rawi dia banyak ke buat budak-budak ah. Sahabat hak rendah-rendah. Sahabat usah-usah tak ada riwayat mana bab syama'il. Hak rawi kebanyakan daripada dalam kitab Asy-Syifa mana, hak Qadiyat mana. Banyak ke rawi dia sahabat hak kelas rendah-rendah. Sahabat budak-budak. Sahabat tua-tua tak riwayat mana. Sebab apa? Dan banyak ke isteri dia. Hak dok cerita bab syama'il sifat Nabi. Sebab apa? Sebab apa banyak ke budak-budak. Ulama kata kerana puak sahabat Nabi hak usah-usah ni tak ada pia warning nak tengok Nabi. Hebat Nabi, tengok status gitu ya. Tengok curi ya. Kehebatan Nabi tu. Malaikat puak budak-budak. Budak ni nak tengok budak tak ada kira apa puak budak. Lepas tu puak Arab Badawi. Banyak ke riwayat. Puak Arab hak kapung-kapung. Apa-apa ni tak cara yang dah. Maka puak ni hak boleh tengok rupa Nabi hak cerah-cerah, cerak-cerak ni. Lepas tu isteri dia sallallahu alaihi wasallam. Tapi puak sahabat usah tak ada nak wakar puak ni, jarang tak ada riwayat mana sifat Nabi lagu mana, muka dia lagu mana. Puak ni curi tengok je kehebatan Nabi tu. Nak tengok bukan tak say. No, tapi bila tengok pak tak boleh lama. Begitu ya hebat. Kehebatan Nabi tinggi. Kalau kecek dengan dia pun kecek nak tengok tapi itu. Nabi tu ya mata dia kasih sayang lah kepada kita tu. Kita tengok mata dia pun dia kasih sayang kepada kita. Dia beradak lah kalau dia kecek dia beradak muka lah dah. Dia tak ada paling-paling belakang kecek tak, dia hadap muka gitu ya. Tapi orang kecek tu duduk dengan rupa gerun hebat, kehebatan dia tinggi. Tapi budak-budak dia tengok dia galik. Jadi Nabi kecek ke apa? Betul tengok budak tu. Tapi buat sahabat besar saya tak itu. Sabit tu riwayat golek ke. Kalau sifat kejadian Rasulullah ini macam dia buat ni. Lepas tu isteri dia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tu kena belajar hak tu. Nak tengok sifat zahid dia. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. نسألك علوما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه على والحمد لله في البدء والتناني حمدا كثيرا دائما حمدا لنسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
ربنا وأصلح لنا كل الشؤون سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. آمين.